Saya nak bercerita tentang pembinaan network. Okey, tajuk yang saya rasa saya sangat suka. Kenapa? Sebab saya dah buat, saya belajar dengan Sifu, saya buat dan dia menjadi. Okey, so hari ni saya nak share bagaimana pembinaan network di dalam Forever. Okey, so bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita tengok. Okey, siapa yang dah baca buku Sifu ni? Tulis nombor 1. Siapa yang dah baca buku Sifu? Tulis 1. Ada tak yang dah baca buku Sifu? 1 juta bukan wang ni. Okey, ramai dah baca. Okey, saya ambil quotes daripada Sifu. Okey, dia kata dalam quotes tu saya baca, dia kata terdapat lebih daripada 500,000 orang jutawan di Amerika Syarikat dan 20% daripadanya terlibat dalam bisnes MLM. Mereka hanya mengambil masa selama 6 tahun sahaja untuk bergelar jutawan. Ini adalah petikan yang saya ambil daripada buku Sifu, iaitu 1 juta bukan wang. Macam mana Sifu dapat petikan ni? Dia dapat daripada seorang kawan dia. Kawan dia nak tunjuk artikel ni dekat dia, tapi kawan dia bagi dekat dia, lepas tu kawan dia terus lari. Dia takut agaknya Sifu baling buku tu dekat dia kan. Tapi dia nak tunjuk artikel ni. So bila Sifu baca quotes ni, dia kata dia start mengkaji bagaimana MLM ni boleh menjadi jutawan. Saya pun begitu. Kan, saya asal ni macam tak percaya dengan MLM. Saya dulu pernah bekerja sebagai pensyarah akaun, kemudian berhenti kerja dan buat bisnes MLM juga, lepas tu pernah buat trading dan kemudian masuk ke dalam MLM juga. Dan saya nampak MLM ni adalah satu lubuk yang paling senang sangat nak dapat duit dengan modal yang sangat rendah. Macam mana Sifu duk mengkaji sistem, macam tu saya pun suka untuk mengkaji. Sebab saya ni adalah orang yang tak berapa nak rajin sangat. Bukanlah rajin nak posting hari-hari, nak buat hari-hari. Jadi saya nak buat satu bisnes yang mudah saya dapat dan saya cepat dapat financial freedom. Sebab saya ni sekarang ni suruh rumah, jadi suka nak duduk rumah, suka nak dekor rumah, lepas tu anak pun kecil-kecil. Jadi kan kita nak cari satu platform yang mudah. Pensyarah saya pernah mengajar di College Unicorn, di Koperasi Polis Gombak dan kemudian di MSU. Lepas tu buku tak dapat lagi. Okey. So saya akan cuba jawab di ruangan chat. Okey. So saya suka dengan satu quotes ni juga. Saya ni sebenarnya suka baca quotes tau. Okay, dia kata dalam quotes ni, dia kata before you enter the game, understand the game. Brandon Burchard kata. Okay, dia kata sebelum you nak masuk satu game tu, you kena faham game yang you masuk. Okay, maksudnya you sekarang, maksudnya sekarang ni you faham. Bila you masuk di dalam networking, you kena faham betul-betul sistem networking, sistem MLM. You kena faham. You tak boleh masuk di dalam MLM tapi buat gaya trading. Tak boleh, dia takkan jadi. So apa yang saya nak ajar hari ni adalah skill, adalah tips, adalah trik macam mana you mudah je nak dapat duit di dalam Forever Living. So tolong keluarkan buku nota, tolong catat satu persatu yang saya nak tulis ni. Kan? Cikgu macam ni suruh semua anak murid dia tulis. Okay? So sebelum kita nak masuk dalam Forever, kita kena tahu game Forever. Apa rahsia di dalam Forever? Okay? So kita start dengan pelan benih. Pelan benih adalah segala-galanya game di dalam Forever. Pelan benih ni di set up oleh Sifu. Okay, kita ada 3 plan sebenarnya. Plan benih, plan hutan dan plan pokok tuah. Tapi hari ni saya tak nak cerita plan pokok tuah, saya tak nak cerita plan hutan. Saya hanya nak bercerita tentang plan benih. Kenapa plan benih kena kuat? Okay, plan benih kena kuat sebab apa? Saya nak kongsikan satu cerita kisah pohon kurma dan batu. Saya sangat suka dengan cerita ni. Kenapa? Sebab saya rasa ada relate dengan plan benih. Okay, dekat Timur Tengah, benih kurma kan, dekat Timur Tengah ni tak ada apa-apa tau. Air susah nak dapat kan. Lepas tu ketandusan kan, banyak benda yang tak ada dekat kat desert ni. Okay. Biji kurma ditanam di dalam pasir. Dia ditanam di dalam pasir sangat-sangat dalam. Bila ditanam di dalam pasir, diorang tutup atas tu dengan sebiji batu. Diorang tutup. Kenapa dia buat macam tu? Sebab dia nak bagi pertumbuhan akar ke dalam menjadi maksimal. Dia nak suruh akar tu cari air, pergi cari air. Kat situ kan susah nak cari air kan. So dia turun ke bawah cari air untuk dia menguatkan badan dia.
Maksudnya dia nak membina satu struktur yang sangat kuat. So akar tu akan cari sumber air untuk terus hidup. Bila dia dah kuat, baru dia boleh kuat tolak batu tu. Jadi sekarang ni maksudnya bila kita jadi benih, kita kena jadi benih yang baik dan benih yang kuat. Sebab tu sistem Sifu bermula dengan pelan benih. Pelan benih tu kena kuat, kena strong pelan benih. So inilah pelan benih. Okey, so kita nak tengok. Okey, kita kena bermula dengan satu struktur. Okey, dengan satu struktur untuk dapatkan satu sistem yang solid. Okay, macam mana? Kita tengok ni adalah di Rom lah. Di Rom kan. Binaan dia kukuh. Empire, saya suka cakap dengan tim saya, Empire Rom tidak dibina satu hari. Kita kena faham. Empire Rom tu dia tak bina satu hari terus naik. Tak ada. Kan? Dia dibina dengan binaan dan asas yang kukuh. Dengan letakkan tiang, letakkan kubah, dengan binaan yang sangat besar. Kita tengok sampai sekarang pun masih ada lagi. Kan? Sebab apa? Sebab dia perlukan satu struktur yang sangat kuat. Okay? Untuk membentuk satu sistem, untuk membentuk satu Rom yang sangat strong. Jadi dia bermula dengan struktur. Okay, so kita hari ni nak bercerita tentang 3S ni. Struktur, solid dan strong. Okay. Ramai orang tanya saya, Din, macam mana kau boleh lahirkan sampai 23 orang kan? Sampai ramai manager bawah rangkaian kau. Sebenarnya dia senang je. Dia ada konsep. Okay? Konsep dia, kita kena pasak kat kepala otak kita ni. Kita kena membina struktur 139. Struktur 139 ni apa? Struktur 139 ni kita. Okay, saya, lepas tu 3 orang yang kita lahirkan dan 3 orang ni kena lahirkan 3 lagi. So macam mana dia nak dapat struktur 139 ni? Dia kena ada 5 line, 5 leader. Dia kena bentuk dulu 5 line, 5 leader, baru dia akan dapat struktur 139 ni. Okey, waktu saya jumpa Sifu, okay, saya ingat lagi tulisan Sifu, tulis kat saya, nampak ke tak nampak dia kan? Bolehlah kot. Kan? Waktu Sifu, okay, tak apalah, tak nampak kot. Okey, ini memang tak nampak pun, gaib. Kan? Yang ni. Okey, ni Sifu tulis kat saya lah. Okey, Sifu conteng waktu ni, saya ingat lagi Sifu keluarkan satu cerita. Okey, yang Sifu conteng ni saya dah strukturkan dalam bentuk ni lah. Tapi cerita Sifu saya ingat. Sifu kata, okey Ezalin, kenapa kena buat 5 line, 5 leader? Sifu cakap dengan saya. Okey, lepas tu saya kata kenapa Sifu? Okey, Sifu nak bagi satu cerita. Dia kata, cerita dia, Sifu seorang ayah. Dia kata kan, Sifu dah dia kata ada seorang ayah dah sakit. Dia kata ayah tu dia ada duit yang sangat banyak. Dia ada 10 juta duit. Dia kata dia nak bagi kepada anak dia. Anak dia ada 5 orang. Dia kata tapi dia kata dia nak bagi kepada 3 orang sahaja yang betul-betul beri komitmen dan boleh jaga dia. Sifu tanya saya sekali lagi, adakah 3 orang sahaja yang jaga Sifu, jaga ayah tu, ataupun 5 orang yang jaga? Siapa yang boleh tulis jawapan kat situ? Adakah 3 orang sahaja yang jaga atau 5 orang yang sahaja yang jaga untuk dapatkan duit 10 juta tu? Sebab bapak dia kata dia akan pilih 3 sahaja daripada 5 ni. Siapa yang akan jaga? 5 orang. Faham cerita tu. Jadi 5 orang kan. Maksudnya 5 orang yang akan jaga, tapi bapak dia akan pilih 3 orang yang terbaik. Sama juga. Sebab tu Sifu buat sistem ni. Maksudnya untuk dapatkan 3 orang yang strong, you kena bina 5 line, 5 leader. Maksudnya you kena membina 5. Kalau misalnya satu patah, you ada backup 4 lagi. Kalau satu patah, you ada backup 3 lagi. Okay. So baca itulah cerita dia berkaitan dia. So bila ada kaki yang lain, you strong. Okay, macam mana kita nak tahu yang kita dah membina 5 line, 5 leader ataupun kita dah ada struktur 139 ni? Simple je. Mereka semua ni yang duduk, yang 3 orang tadi, kan kita dah latih 5. Yang 3 orang tadi, dia mesti duduk di solid standard. Ingat ya, dia orang kena duduk di solid standard. Okay, apa tu solid standard? Okay, apa tu solid standard? Ini adalah solid standard. Solid standard, bila dia assistant supervisor, okay, bila assistant supervisor, dia kena buat 2 cc sehingga 24.99 cc. Maksudnya, bila 25 cc, dia dah jadi supervisor. Betul? Okay, jadi sebelum 25 cc, dia digelar sebagai AS, assistant supervisor.
Okay, jadi Sifu cakap dengan saya waktu tu tengah-tengah ini adalah 12 cc. Tengah-tengah tu. So 12 cc. Kalau supervisor 20 cc, 25 cc sehingga 74.99. So di tengah-tengah tu Sifu kata adalah 50 cc. Kalau AM 75 hingga 119. So tengah-tengah adalah 92.5. Ini adalah formula solid standard. Okay, boleh faham tak semua? Ke laju sangat saya cakap. Okay, ini adalah formula solid standard. Maksudnya bila UAS, okay, kita back balik pada gambar Raja, yang kat belakang balik. Bila dia ni adalah VIP, orang nombor satu ni adalah AS, VIP, okay, dia adalah VIP. Jadi solid standard dia bersama kumpulan dia, dia kena duduk di 12 cc. Baru you boleh kira ini kaki pertama. Kalau misalan ini baru 5 cc belum lagi solid. Maksudnya you kena buat macam mana? Bila dia buat 5 cc kita tahu dia buat seorang-seorang. Maksudnya kita kena bagi arahan kat dia, kena buka structure 3, kena orang duplicate kerja you. Kena ajar dia buat. Okay, kalau misalnya dia supervisor tadi berapa? Kalau dia supervisor dia kena duduk di 50 cc. Ini adalah solid dia. Solid standard dia kena duduk. So kalau misalnya orang yang nombor 2 ni adalah supervisor, dia kena duduk di 50 cc. Soalan yang selalu saya dapat juga, macam mana Kak Lee nak buat 50 cc? Memang tak boleh selagi you tak buka 3 kaki bawah you. Selagi di bawah rangkaian you tak ada yang duduk solid. Kalau misalnya VIP dia kena duduk di solid VIP, kena 12 cc. Macam ni nak buat, kena latih. Macam mana nak latih? Okay, saya tunjuk sekejap lagi. Saya tunjuk step dia, okay. So saya hari ni akan tunjuk satu persatu step dia. Okay, so kat sini, bila kat tengah-tengah ni, okay, nampak tak, perasan tak saya buat error 25 cc? Okay, ini Sifu cerita dengan saya. Okay, macam mana boleh dapat 25 cc? Okay, Sifu waktu tu garis macam ni, dia kata, bila assistant supervisor dengan supervisor, jarak dia adalah 23 cc. Okay, jarak dia 23 cc. Okay, bila AM dengan supervisor, jarak dia adalah 50 cc. Bila manager dengan AM, jarak dia 120 cc. Tapi sekarang manager lagi senang. Okay, lagi jarak dia lagi kecil, 38 cc. Dan di peringkat yang paling susah adalah di sini. Sebab tu ramai sangat supervisor yang hilang. Hilang daripada radar. Saya pun sama juga. Saya sampai buka grup supervisor. Supervisor tapis lagi keluar dan pergi ke grup Protoje. Sebab di sini. Mana dia hilang? Sekejap. Okay. Okay, sebab di sini. Di sini dia sangat susah. Sebab dia perlukan 50 cc. Kan, dia nak duduk di solid. Jadi macam mana dia nak duduk di solid ni, Sifu kata dia bahagi 2, maka keluarlah insentif Elo Ambassador. Waktu tu saya tanya, Sifu buat ke? Sifu kata, wah dahsyat. Maksudnya Sifu fikir memang bukan senang untuk dudukkan orang kat solid. Sebab benda ni sangat besar, 50 cc. Jadi that's why kita ada reward untuk 25 cc. Dan orang ni, nature dia memang suka kejar reward. Semua orang suka kejar reward kan. Nak dapat tu, nak dapat ni kan. Jadi maka keluarlah reward Elo Ambassador 6 bulan dapat bag kan, bag warna kuning tu. Lepas tu 12 bulan dapat bag tarik hitam tu kan. Maksudnya dia nak galakkan kita untuk duduk di Elo Ambassador. Kalau ada bawah kopi kerja dia dah boleh jadi 50 cc. Okay, so faham? Senang je kan. Okay, so apa cara, okay, bila seorang tu VIP, apa yang dia perlu buat? Okay, tadi dia kena tahu structure, macam mana dia nak buat structure. Mula-mula je dia masuk, dia tengok structure mesti dia kata, aku nak buat macam mana kan, tak reti nak buat macam mana. So dia kena hafalkan GEP, dia kena faham, kena buat one-to-one GEP. Itu dia yang baru masuk. Okay, as a leader, apa tugasan kita? Tadi kita nak make sure VIP kita duduk di solid, betul? Bila VIP kita duduk di solid, kita kena train, kita kena ajar tim kita untuk buat GEP. Kalau saya, saya bagi Chan buat 5 kali je GEP. Okay, 5 kali je tim saya buat GEP, saya tolong GEP kan. Kita gunakan ABC rules lah. Tapi selepas 5 kali, dia present saya yang dengar. Kita train sebab kita nak bagi latih. Sebab di dalam dunia networking, dia punya key adalah kita kena melahirkan leader seramai mungkin dan secepat mungkin. Sebab ini networking. Sebab networking ni, dia punya key adalah passive income. Passive income akan berlaku bila kita ada leaders.
Okay, jadi kita kena train cepat-cepat, kena straight kat sini. Untuk dia duduk, kita kena pasak kat otak, kita. Kalau misalnya dia jadi VIP, dia kena duduk dekat solid standard. Okay, lepas tu dia kena masuk kelas NDO. Okay, kita kena ajak dia masuk kelas NDO. Sebab kita cakap tadi kan, dia kena duduk kat 12cc. Lepas tu kita kena ingatkan dia Art of War nombor 1. Art of War nombor 1 apa? Dia kata kita kena tahu kenapa dia nak masuk forever. First, Art of War nombor 1 dia kata kenapa buat MLM. Kenapa you nak buat forever? You mesti ada komitmen. Maksudnya you kena masuk kelas-kelas ni. You mesti kena ada komitmen dan you mesti ada cabaran. Anak nak PDPR lah, malam suami tak bagi tengok handphone lah. Lagi apa cabaran yang selalu ada? Anak nak makan nak kena suap lah, anak nak nyusu badan. Macam-macam cabaran. Okay, kalau kita suruh masuk kelas, it's okay. Kita cakap dengan dia, ingat tak Art of War nombor 1? Sebagai team leader, kita dah kena selalu baca Art of War kan. Kena ingatkan, kita nak bercakap melalui fakta. Sebab saya ni suka cakap melalui fakta. Okay, lepas tu kita kena suruh dia masuk product training. Banyak gila product training. Kalau dia kata tak sempat nak masuk, kita bagi dia link di dalam YouTube. Suruh dia masuk. Sebab apa? Sebab kita nak pasak kat kepala, kau mesti keluar 12cc. Kalau misalnya dia tak nak buat, kan, kita kukus orang bawah dia. Kalau si BM Siti Rafidah, dia memang suka ajar saya kukus. Dia tak pergi kat saya, dia pergi kat Papa Berry. Jadi saya macam dah panas lah. Kan? Dia memang suka gunakan kaedah kukus. Jadi korang kena gunakan kaedah kukus sebab satu leg tu, kita nak dia duduk di solid standard. Dan Abang Long selalu pesan pada saya, satu benda yang saya pegang sampai sekarang, orang tu kalau tak nak buat, tak payah paksa. Abang Long ni lembut sikit. Orang dia kan, dia kata tak peling, kalau orang tak nak buat, tak payah paksa. Tapi apa yang kita buat? Kita nak satu kaki tu duduk di solid. Jadi kita kena bijak. Kita kena tengok siapa yang dia bawa. Turunkan ke bawah, as long as KPI kita satu leg tu keluar 12cc. As long as satu leg tu keluar 50cc. Walau apa cara pun. Kalau dia tak boleh train, kita turun ke bawah. Sebab Papa Berry dulu pun bukan direct line saya. Papa Berry dengan Kak Baiti dulu ada seorang di atas dia yang sekarang dah tak adalah, adik dia sendirilah. Jadi kita tengok di bawah ada potensi, kita fokus yang bawah. Kita train yang bawah, kita turun ke bawah. Kan. Jadi kita kena buat macam tu. As long as Papa Berry kena keluar 12cc. Macam tu. Dia mesti kaki tu duduk di 12cc. Di solid standard dia. Kalau dia di VIP kenalah duduk di 12. Kalau supervisor dia kena duduk di 50cc. Okay. So product training kena pergi. Kena pergi. Okay. So kita tengok lagi. Apa yang kena buat? Okay. Sebagai orang-orang yang baru, kita kena follow rule 1 sampai 3. Jangan putus asa. Tak bolehlah putus asa. Memang ada cabaran. Saya selalu cakap dengan team leader saya, setiap kali Allah nak upgrade kita ke satu level, Allah mesti bagi dugaan. Mesti bagi. Macam kita dapat gula-gula, kan? Nak dapat mana sih gula-gula tu, kita kena buka. NDO, New Distributor Orientation. Okay. So, kita nak buka gula-gula tu, kita buka gula-gula mesti kena ada satu peringkat. So kita kena cakap dengan dia. Kita nak jadikan dia 12cc kan? Kita nak jadi dudukkan dia di solid kan? Jadi kita cakap jangan putus asa. Jangan mati. Jangan mati. Kan? Sebab orang yang nak bunuh diri, dia tak pergi ramai-ramai. Dia bersendirian. Kan relate dengan nombor 2 tu. Mesti kena hadiri mesyuarat. Saya sebenarnya kalau nak train team senang je. Kalau orang yang down, saya akan suruh dia pergi masuk tempayaki. Dia kata tak boleh lah Kak, tak boleh lah, rasa bulan dia tak boleh 45cc, rasa bulan dia tak boleh lah, dia rasa macam mana. Pergi masuk tempayaki. Maksudnya saya train dia orang tempayaki. Bila dia down, dia nak dengar produk, dia nak dengar cakap apa-apa, dia tak nak dengar tau. Sebabnya dia rasa macam, dia rasa down sangat macam tu kan. Jadi kita suruh dia pergi tempayaki. Bina dalaman dulu. Bila dalaman dia dah kuat, so whatever pun dia akan terima. Memang betul. Kadang-kadang bila kita ajak semua memang tak nak masuk. Tak apa. Tadi saya kata kita fokus pada yang nak. Okay? Dia tak nak, kita tengok downline dia. Dia tak. So kita pergi kepada downline dia. Sebab tu kita kena melebar. Okay? Jangan bersendirian. Kena sentiasa berdekatan dengan rakan yang positif. Kan? Kalau dia tak nak masuk, kita janganlah down. Ini kita bersama lah, dia tak nak masuk, aku pun tak nak masuk. Macam tu. No, macam tu. Kita kena positif. Kita kena cakap, tahu tak dalam tempayaki tu ada apa. Dia mungkin tak nak masuk sebab dia tak nampak benefit tempayaki. So kita kena bagi dia masuk. Kan kita rakam sikit-sikit bagi dia kan. Sampai itu kita berdoa juga. Okay, kita kena tunjuk contoh. Gunakan konsep ABC. Jangan berfikir negatif. Jangan fikir negatif. Kalau misalnya tim tu
Tim tu rasa macam tak buat 5cc, tim tu tak boleh buat 25cc. Kau ni tak nak buat 5cc, tak nak buat 25cc. Jangan cakap macam tu. Kita kena tunjuk contoh yang baik. Kita kena pergi dekat dia. Kan dalam sistem BOI dia kata harmony first, quality second. Saya, orang ramai datang rumah saya nak makan je. Dia orang tu datang kan kadang-kadang bukan buat 5cc pun. It's okay. Kadang-kadang tak buat pun. Kadang-kadang ambil satu aloe vera datang rumah saya seronok. Sebab apa? Sebab saya mementingkan ukhuwah. Sebab kita tak nak pun macam push dia. Nanti dia tak nak jumpa kita lagi. So tak apalah tak nak buat 5cc, tak apa. Datang sini makan je dulu. So memang saya suka masakkan untuk diorang kan. So diorang akan datang dan sambil-sambil tu kita cerita. Kita tunjukkan kejayaan demi kejayaan kepada dia. Jangan kita sama juga negatif. Mana tahu dia waktu tu ada masalah kan. Tiba-tiba satu hari dia come back. Kita hantar, saya pernah cakap dengan Papa Berry dulu, kita hantar gelombang kasih sayang. Kita hantar, kita kena yakin betul-betul tahu ni. Hantar gelombang kasih sayang, hantar gelombang kasih sayang. Tapi dalam masa yang sama kita jangan harap pada dia. Kita kena melebar sebanyak mungkin. Okay? So jangan emosi. Kalau dia emosi, kita emosi, tak jadi benda. Sebab networking ni adalah satu bisnes yang sangat halus. Nak membina network ni bukan senang sebab dia melibatkan kat sini. Dia masalah hati ni. Hati ni kena jaga betul. Kalau orang tak nak buat, jangan paksa. Relax dulu. Bila dia dah bersedia, tapi kita tetap cakap dan kita kena tunjuk contoh. Sebab saya suka satu perkataan, leader lead by example. Sebagai seorang leader, kita kena tunjuk contoh yang baik. Dia tak nak buat, kita tunjuk. Kita dah masuk carta semua. Kita masuk carta ni, kita masuk carta tu, kita masuk. Kan? Jadi dia nampak, aku tak buat dengan dia pun dia boleh pergi. Okay? So jadi kena buat macam tu. Okay, jangan berfikir negatif. Kalau misalnya downline kita yang ada rasa negatif pun, kita cepat-cepat jumpa. Itu skill di dalam network. Okay? Okay. Okay. So apa yang tak nak buat dia rasa down, tak nak rasa emosi, rasa macam bersendirian. Kita kena selalu kerap buat SGA. Apa SGA tu? Small group activity. Macam tim saya, kita setiap hari Ahad kita ada kelas yang besar-besaran sebab tim dah besar, buat besar. Tapi hari Isnin, saya akan pecahkan semua tim manager saya buat SGA sendiri. Saya kata dah tak boleh, Papa Berry jangan masuk kelas aku, dah tak boleh dah. Kak Mar tak boleh, korang kena buat sendiri, kena lead tim korang. So inilah, diorang buat ada yang 3R, macam Papa Berry buat Char Ketiau session. Kita lepaskan dia untuk berdikari sendiri. Sebab apa? Sebabnya dulu Abang Nur selalu cakap dengan saya, kalau you nak train dia sebagai leader, you kena lepaskan je dia pergi dan biar dia belajar. Tapi kita perhatikan dia. So kita kena buat, kerapkan SGA. SGA ni lagi kecil skop dia lagi bagus. Okay, kalau misalnya hari Isnin, kadang-kadang kalau diorang ni, team manager diorang besar juga kan, nanti saya akan cakap dengan team manager saya, kecilkan lagi skop tu. Kecilkan hari Selasa, Rabu, Khamis, petang buat SGA. Dulu kita boleh jumpa, tapi sekarang ni banyak kan, tak boleh nak jumpa kan sebab COVID. Jadi buat dengan Zoom juga. So kita kecilkan, lagi korang kecilkan sesi korang untuk SGA, lagi downline korang senang nak bercerita dengan korang. Sebenarnya benda ni bukan tentang bisnes, kita kena selalu bercakap dengan diorang. Okay, so kena buat SGA. Lepas tu yang ketiga, seterusnya kita kena ajar bonus plan. Okay, macam mana? Sebab orang masuk di dalam Forever ataupun masuk dalam MLM, dia nak tahu bonus. Jangan kita dia masuk je terus kita pasak dia 5cc. Jangan macam tu. Saya selalu cakap dengan tim saya, jangan pasak macam tu untuk orang-orang yang baru masuk. Dia terkejut, dia takut terkejut. Kalau saya, orang yang baru masuk je terus saya kata, okay, kita punya next target adalah supervisor. Kalau sekarang you VIP, close VIP, you dapat 455. Tapi kalau misalnya you supervisor, you close VIP dengan gerak kerja yang sama, dengan cara yang sama, you akan dapat RM600 lagi banyak. Jadi, kalau kita cakap 5cc, kan, baru ni saya bercerita tentang yang baru masuk. Kalau kita bercakap 5cc, orang akan rasa macam bebannya. Aku ni mesti nak kena maintain. Lagi-lagi orang yang pernah MLM, yang macam so-so je buat MLM, yang rasa macam dengar cerita je macam tu, tapi masuk MLM, tapi tak buat betul-betul, diorang akan rasa macam ada maintain lah tu. Cerita kan. Jadi kita jangan buat macam tu. Kita bagi benefit tu dia. Bukan tu kita, memanglah benefit tu kepada dia sebenarnya 5cc. Tapi kita jangan menampakkan dia kata, nanti dia akan kata buat 5cc tu untuk dia lah tu. Kita tak nak macam tu. Sebenarnya memang 5cc untuk dia, tapi dia tak faham sebab dia baru. Jadi kita tunjukkan apa step seterusnya. Step yang seterusnya, you kena pergi supervisor, kata dengan dia. So nanti dia kata, macam mana nak pergi supervisor? Bila dia kata macam mana nak pergi supervisor, kita terangkan. You kena ada 25 orang downline direct. First kali,
Kalau saya, basic saya senang je, cari 25 orang downline direct. Okay. Lepas tu bila dia dah start buat dan dia dah cari 25 orang downline direct, keep update dengan dia. Keep update dengan dia 3 hari sekali. Kalau misalnya dia dah punch, lepas tu terus screenshot kan dia punya sistem. Ataupun you terus suruh buka. Kalau saya suruh buka. Akak login dalam sistem, akak tengok. Okey, sekarang ni akak cuba tengok distributor CC akak berapa. Okey, lepas tu dia tengok distributor CC akak 4 CC dah Lin. Macam tu kan. Okey, sekarang ni nak dapat bonus, okay, 4 CC darab 25%, darab dengan harga jual. Sebabnya forever bayar harga jual. So dapat 910. Bonus akak dah 910 ke Lin? Bonus akak dah 910. Jadi dia tak nampak pun 5 CC. Tapi kalau akak buat 5 CC kak, okey, akak ada dapat balik 5% return balik. Macam mana akak kena beli 1 CC? Untuk belian sini. Kena cakap step by step. Kalau misalnya kat sini dia baru dapat 2 CC. Hari ni 2 CC. Suruh dia tengok akak dah dapat 2 CC. Kita kira bonus sama-sama. 4 hari selepas tu, kirakan lagi bonus dia. Dia akan rasa macam bestnya buat forever ni senang je. Dah lah link key in, HQ yang post. Aku rasa macam tak ada buat apa-apa pun. Buat dia jadi senang. Supaya dia tak tertekan. Servis kena 200% untuk 2 minggu pertama. Memang sebulan pertama, 2 bulan pertama you memang kena hard work sikit. Tapi bisnes ni kan bisnes duplicate. Kalau saya jaga tim saya, Papa Berry jaga tim Papa Berry, duplicate je apa yang saya suruh, Kak Fida jaga tim Kak Fida. Kan senang macam tu. So kita sekarang ni just duplicate. Inilah perkara yang saya ajar di dalam tim untuk mereka buat. Ajar bonus plan. Lepas tu bila diorang dah supervisor, diorang tak nak juga naik AM kan. Dah tak ada ikhtiar, saya akan tunjukkan pengiraan perbezaan antara supervisor dengan AM. Tunjukkan perbezaan tu. Kalau misalnya dia stay kat supervisor dengan gerak kerja yang sama, 1000 bonus dia contoh. Kalau dia pergi ke AM, dia akan jadi 4,000. So kita akan tunjukkan perbezaan. That's why dia akan drive. So nanti dia akan tanya, okay sekarang ni akan nak buat apa? Okay sekarang ni akan kena bina 3 kaki. Baru dia ikut cakap kita. Sebab dia nampak benefit tu pergi pada dia. Tapi kalau kita kata akak pergilah AM, dia macam tak nampak nak macam mana. Dia tak faham. So kalau kita kena tunjukkan apa yang dia dapat, baru dia akan tanya kita apa gerak kerja yang dia kena buat. Okay. Papa Berry memang pakar kira-kira bonus ni. Okay. So itu adalah bonus plan. Lepas tu bila dia dah jumpa. Tadi kan kita kata first step you kena cari 25 orang. Kita akan guide dia buat 25 orang. 5 kali je I tolong GEP kan. Lepas tu you kena buat. Dan sambil tu kita kena ajar dia total health management. Total health management. Okay. Total health management. Kat sini total health management. Okay, kejap lagi saya jawab macam mana nak approach orang join VIP. Okay, total health management ni kita kena tengok. Ada 2, okay? Ada 3. Okay, sebenarnya aloe vera untuk detox. Kita kena bagi orang faham, kuasai. Malam ni saya tak cerita health management tau. Sebabnya saya, bukan tajuk saya. Okay, tapi dia kena belajar. Apa tu detox? Apa produk-produk yang perlu detox? Apa produk-produk yang perlu untuk nutrisi? Lepas tu apa produk-produk yang perlukan untuk sistem imun? Dia kena faham dan dia kena tahu macam mana nak close benda ni. 3 produk ni kena ada. Kalau saya ajar tim saya, akak tak boleh ambil aloe vera dengan artiksi je. Bila akak suruh bagi customer akak aloe vera dengan artiksi je, nanti customer akak penat gila. Sebab apa? Sebab belum tentu dia detox kak. Badan kita bila detox sangat letih. Kita tak ada nutrisi untuk kita top up. Mungkin orang tu tak banyak makan buah, orang tu tak banyak makan sayur. Nanti dia salahkan akak. Jadi dia takut. Bila dia takut, okay Lin, apa yang perlu akak buat? Okay, akak kena bagi produk detox kat dia. Lepas tu akak kena bagi nutrisi. At least 1 aloe vera, 1 artiksi, top up nutrisi kat sini. Madu pun is okay kak. Kalau dia tak ada bajet kan. Tapi kak, absorbency ni kena ambil kak. Sebab bila sel tu tengah lemah kan, kita bagi nutrisi. Sementara benda tu nak grow, dia kena protect juga sel tu. Jadi akak kena at least 3. Konon akak ambil lah, ajar aloe vera 1, artiksi 1, bihani 1, lepas tu ambil absorbency. Dah cukup dah. Macam tu. Jadi kita kena fahamkan tim tentang triangle ni. Total health management. Okay. Triangle ni lah. Semua-semua tentang produk kesihatan. Okay, tadi saya nak jawab macam mana nak approach orang join VIP. Orang nak join VIP ni kita kena tahu. Kita kena tahu sama ada yang pertama dia sakit ataupun yang kedua dia nak bisnes.
Kalau orang nak bisnes, biasanya kita kena buat GP lah. Kita tak ada benda lain. Memang kita kena buat GP. Lepas tu kalau dia sakit, kita kena tengok. Biasanya orang yang membeli, yang banyak membeli, kalau Abang Noor ajar saya, orang perempuan. Kalau misalnya orang lelaki yang sakit, pergi kat bini dia. Macam tu kan. Jadi pergi kat bini dia, nanti insyaAllah bini dia tu akan belikan untuk suami dia. Untuk orang yang nak bisnes, orang yang nak bisnes memang kita kena buat GEP. Tak ada benda lain. Okay. Total health management. Okay. Okay. So, bila kita dah ajar orang tentang total health management, kita dah ajar tentang triangle kan. Lepas tu kita dah ajar orang tentang produk, kita dah ajar orang tentang bonus, barulah kita tunjuk, Kak sebenarnya tadi kan kita fokuskan di supervisor. Bila kita fokuskan di supervisor, biasanya mesti dia achieve 5cc. Lepas tu kita kata, tanya Kak 5cc, bulan ni ada reward. Kita bagi reward daripada kita. Lepas tu kita bagi reward daripada company pun kita cakap juga. Okay, reward dia kata apa tu 5cc? Waktu tu baru kita cerita. 5cc ni sebenarnya dia adalah aktiviti daripada syarikat yang kita kena buat, bukan maintain, tapi kita nak dapat bonus kita. Macam tu. So kita kena membudayakan 5cc tu. Okay. So kita tunjuklah reward-reward ni. Dia bergerak pula. Okay, kita kena tunjuklah reward ni. You all kena faham tau, 5cc kalau level 1 you kena dah ada 2 orang supervisor. So sekarang dah bulan berapa? At least kena ada 3 orang supervisor. Sekarang dah bulan 8 kan? So kena ada 6 orang supervisor dalam masa 9 bulan. Yang ni jangan miss tau. Ingatkan balik. So kita kena remind dengan tim benda yang ni juga. Takut nanti sampai bulan 12 tiba-tiba dia ada 4 je supervisor, dia top up je, sekali dia tak dapat lah apron tu. Okay? Assistant supervisor tu dia tak dapat apron tu, tak dapat pen ni, sekejap lagi dia marah kita. So kita kena remindkan dia. Untuk capai ni akak kena buat penajaan juga, akak kena taja juga VIP, assistant supervisor. Okay, okay. So penting ke kita nak mewar-warkan di dalam grup? Ni saya baru-baru ni gunakan kaedah Sifu, gunakan kaedah puting beliung. Sebenarnya waktu tu dengar puting beliung apa benda puting beliung tu kan? Rupanya Sifu kata bila orang yang dah achieve 5cc kita panggil grade A sebelum 15 hari bulan, kita kena war-warkan. Jadi apa yang saya buat? Saya war-warkan dalam tim siapa yang dah buat 5cc sebelum 15 hari bulan. Yang ni kalau tim manager tak settle pun dia panas lah. Dia kena settle kan, dia tahu naik dengan report dah. So dia orang pun akan buat. So pada sebelum 15 hari bulan, 19 orang 19 orang yang dapat 5cc. Jadi waktu tu kalau team manager ke, team supervisor ke, upline yang tak settle lagi, tengok downline dia dah settle, dia pun jadi panas. Kita bagi puting beliung dalam grup, kita war-war kan. Dan Alhamdulillah, okay, saya baru guna sekali kaedah puting beliung ni tak bulan lepas. Dan tiba-tiba 5cc sebelum ni 60 orang je. 60 orang, 58 orang macam tu. Tiba-tiba bulan lepas jadi 81 orang dengan kaedah puting beliung. Saya pun terkejut tengok, wah, kita dah share ke kaedah puting beliung ni kan. So maksudnya time ni lah, waktu ni yang kita kata kalau misalnya tim kita yang baru masuk tu, nanti kita kata, kita tunjuklah, akak tanya, akak dah masuk dalam carta. Dah masuk dalam carta tim, dia dapat 5cc, tanya kau. Saya sampai dah tak kenal siapa ni kan, sebab terlampau ramai. Dulu kita orang sikit je, 10 orang, 20 orang je kan. Sekarang dah jadi 81. So gunakan kaedah puting beliung. Luar biasa kaedah yang Sifu bagi tu. So puting beliung, result dia jadi 81 orang yang buat 5cc. Tadi pun saya rasa tim saya dah nak dekat 90 orang dah yang buat 5cc. Sangat-sangat ramai. Kita gunakan kaedah puting beliung. Kita tarik orang. Okay? Tarik orang nak buat hebat macam kita. Okay? Okay. So seterusnya membina 5 line. Ni yang macam saya cakap tadi lah, kita kena pasakkan dalam otak tim. Once dia kata dia nak buat, once dia fighter, kita kena ajar dia bina 5 line, bina 5 leader, bina 5 leader. Tapi kalau dia tak bina 5 leader, dia baru ada 3 leader,
Kan 3 leader itu pun kita dah nampak impact dia. Dia memang akan pergi ke manager. So macam mana, inilah tips sebenarnya macam mana saya boleh buat daripada 3 orang manager pergi terus kepada 23 orang manager pada bulan ni. Sebenarnya tips dia macam ni. Dia baru je nak, once dia kata nak buat Kak structure 3. Sebabnya saya ni ada buku sketchbook. Tak nampak kot buku sketchbook saya ni. Setiap manager saya ada buku sketchbook. Mana saya dapat buku sketchbook ni? Saya belajar daripada CBM Siti Rafidah. Dan Abang Lun jugalah saya belajar dengan dia. Bila saya jumpa je mesti dia kata sketchbook mana? Sketchbook mana? Jadi saya duplikatkan benda ni kepada tim. Bila tim saya kata Kak Lin nak buat Hello Ambassador, contoh kan, saya kata mana sketchbook? Saya akan tengok sketch dia. Bila dia dah sketch, baru kita nampak siapa yang akan fight di dalam tim dia. Sebenarnya sketchbook ni penting. Okay, kenapa sketchbook ni penting? Sebabnya bila kita sketch, kita mengajar otak kita satu tak penat. Sebab kita meletakkan semuanya dalam buku. Kita jangan bagi burden otak kita. Kita kalau bagi otak kita penat, nanti kita macam letih semua benda kita nak buat. Lagi-lagi kita ni nak masak lah, kita nak jaga anak lah, anak PDPR lah. Takkan semua korang nak buat. Jadi korang kena sketch. Bila korang nak sketch, dan satu tips daripada saya, bila korang sketch, awal bulan korang kena sketch target berapa. Contoh, bulan ni saya nak, bulan lepas saya nak Papa Berry duduk kat 200cc PNM, 300cc GV. So saya tulis kat situ. So bila dah closing, saya tengok. Pertengahan bulan saya tengok. Saya cakap Papa Berry dah 200cc bulan ni kau nak pergi. So pertengahan bulan sepatutnya kau dah 100cc dah sekarang. Kita tengok sketch. So saya akan pantau tim saya melalui sketchbook tu. Sebab saya tak boleh nak ingat semua kan. Jadi saya letak. So bila dah actual, bila dah betul-betul pada tarikh akhir bulan, saya akan tulis pen merah. Daripada pen merah tu saya akan baca sketch tu setiap bulan. Dan saya boleh predict untuk bulan seterusnya berdasarkan sketch saya yang bulan sebelum-sebelum tu. Kan, kena buat sketchbook, okay? Kena guna, okay? Jadi kena buat sketchbook tu dan kita kena train tim kita untuk buat. Daripada situ dia nampak siapa kaki yang dia nak buka. Jangan dia letak kat kepala. Akak rasa ni fighter kot Lin. Dia tu, dia ni, dia tu, dia tak boleh macam tu. Kena ajar dia orang tulis. Bila kita train diri kita untuk menulis, sebenarnya kita bagi satu gelombang kat diri kita untuk kita percaya apa yang kita tulis. Saya sangat percaya pada kuasa minda tau. Kuasa minda ni jangan buat main tau. Kan, kuasa minda ni kalau you tulis, you memang betul. Saya dulu selalu bebek kat Papa Berry, sketch. Sketch, mana sketch kau? Selalu bebel. Sebab kita kena tahu bila kita sketch betul-betul jadi. Dan last month saya sketch bulan 8 punya awal bulan, saya sketch berapa dia orang punya sisi semua dan 90% tepat. Bayangkan. Jangan main tau dengan kuasa minda ni. Luar biasa hebat. So kena sketch. So ajar tim untuk sketch buat 3 line tu. So bila kita rajin duplikatkan kat tim, apa yang berlaku? Sangat luar biasa, okay? So di dalam tim saya ni adalah 23 orang tadi yang saya cakap tadi tu. Kita ada Kak Mardiana, lepas tu kita ada Munira, kita ada Papa Berry dengan Mama Betty, lepas tu kita ada Shimano, lepas tu kita ada Kak Ikin dan kita ada Kak Farida. Buku sketch tu kita, kalau misalnya Sifu dia panggil downline mapping. Downline mapping. Maksudnya kita tulis. Nanti boleh tanya dengan leader ya. Okay. Macam mana nak buat sketchbook tu. Okay. So kat sini Kak Mardiana pun dia dah beranakkan 2 orang. Dia dah senior manager. Di dalam tim saya ada 3 orang yang senior manager. Kak Mardiana, lepas tu Shima dengan No, lepas tu Abang Aril. 3 orang senior manager yang semuanya lahir pada tahun ni. Lepas tu Papa Berry. Papa Berry dah soaring manager, okay, dan insyaAllah tahun ni, okay, saya akan bawa yang dah dapat structure, dah clear structure, CBM Munira insyaAllah soon, bulan 10-11 complete, CBM Papa Berry dengan Mama Betty insyaAllah akan complete, dan CBM Shimano. 3 orang ni saya akan bawa sebagai chairman bonus manager, dan Shimano akan bawa seorang lagi, dia bawa rangkaian dia, Abang Aril dan Kak Ima. So hari tu saya janji dengan Sifu, saya nak bagi 3 orang je. Kali ni saya nak bagi 5 orang yang saya akan hantar sebagai CBM untuk memeriahkan lagi, untuk menambahkan lagi 100 orang calon CBM di dalam BOI. Okay. Ada tim yang tak pandai baca. Yang tak pandai baca tu maksudnya macam mana?
macam mana nak dorong sebagai leader. So insyaAllah, insyaAllah saya akan bawa diorang bertiga ni dan untuk pengetahuan semua, ini adalah tahun keempat. Tahun keempat saya di dalam Forever Living. Saya memang tak sangka, tak percaya yang saya dah on track untuk CBM level 2 sebenarnya. Sebab saya dulu pernah berimpian untuk CBM level 2 walaupun rasa jauh, tapi bila saya follow sistem betul-betul, saya pegang structure tu, saya dudukkan diorang di solid standard, bila saya faham betul-betul apa yang Sifu cakap, saya terus buat dan saya duplicate. Paling penting duplicate. Sketchbook kena ada. Sketchbook memang kena ada. Ini adalah salah satu tools yang korang nak develop team korang. Okay. So insyaAllah diorang ni dah ada daripada 3 orang, dah lahir seramai 23 orang. 23 orang di dalam Akulia Legacy. Kan, alhamdulillah. Okay. So apa yang saya nampak di dalam Forever Living ni, bukan di dalam Forever Living, di dalam MLM. Kenapa Sifu kata pasif? Sebabnya you kena faham. Ingat tak yang mula-mula saya kata you kena faham game di dalam Forever. Game di dalam Forever adalah you membina leader. Kenapa leader boleh bagi you passive income? Tapi make sure leader tu bukan top up. Kita kena develop. Bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Gitu ayat dia kan. Jadi kita kena develop. Kita kena make sure diorang ni ada structure yang kuat dan diorang akan pergi dengan sendirinya once diorang dah faham duplicate. Once diorang dah boleh duplicate team. Okay, so royalty bonus. Ini adalah bonus yang paling besar yang you kena nekat untuk you dapat. You kena nekat sungguh-sungguh. Okay. You kena nekat untuk buat dapat ni. So apa dia royalty bonus? Royalty bonus ni adalah bonus daripada manager bila kita dah lahirkan diorang. 48 tu lah 48, kita akan dapat 6% Forever bagi. Bayangkan kalau kita ada 6 manager, darab 910, kalau semua orang buat 100cc. Kita dah dapat di first generasi 32,000. Kalau di 11 orang manager, dia dah beranak semua ni beranak semua subuh belaka kan. 11 orang, so darab 910 dah 30,000 kat second je. Kalau kat level ketiga dia beranak semua buat 100cc, dia akan jadi 71,890. Jadi korang jangan tanya kenapa tim-tim CBM, PCM semua sampai puluh-puluh ribu. Sebab apa? Sebab diorang create leaders. Sebabnya Forever memang bagi. Forever memang bagi. So, Papa Bedi selalu cakap dengan saya, Forever gila yang ni. Gila. Saya pun rasa Forever memang gila. Macam mana dia boleh bagi banyak macam ni? Tapi benda ni akan sampai bila you buat. Okay, you percaya dan you buat sistem tu betul-betul. Baru you akan nampak benda tu. Royalty tu lazat. Okay. Okay. So next. Focus incentive, network, sales dan leadership. You semalam Cikgu Ayu cakap dan tempat lagi, kena fokus insentif. Fokus insentif. Kalau you fokus insentif, money come to mama gitu. Kan? Jadi kalau you fokus insentif, duit akan datang kepada you. So network you pun akan besar. Sales dan leadership you akan terbentuk dengan sendiri. Ini adalah insentif-insentif. Bagi yang tak tahu apa insentif dalam Forever, kita ada 5cc. Kita ada Elo Ambassador. Nampak dapat bag je. Nampak? Jangan cakap macam tu. Alah, Kak Lin dapat bag je. Bayangkan di dalam rangkaian you, kalau semua orang duplicate 25, 5, you bukan nampak bag tau. You akan nampak duit yang berjuta-juta di dalam Forever. You kena nampakkan tim macam tu. Kau buat 25cc, kalau kau tak buat, tu lah yang Papa Berry tunjuk tu. Itulah bag dia 25cc. Dia nak cakap dia dapat 25cc lah tu. Okay. So, bila you jangan cakap benda ni dapat bag je, you kena tengok di sebalik bag tu. Di sebalik bag tu, kalau kita buat ramai-ramai, kita buat suka-suka, kita buat seronok-seronok dengan tim kita ramai-ramai tanpa rasa aku buat ni untuk tim. Jangan macam tu. You kena pasakkan dekat tim you, kau nak tak orang buat 25cc dalam tim kau? Mesti kau nak kan? Tapi kau kena buat dulu. Kau kena fighter dulu. Kau kena jadi fighter dulu. Saya selalu cakap dalam tim, kau nak cari fighter, nak cari fighter, nak jumpa fighter, mana fighter tak ada. Kau dah jadi fighter belum? 5cc pun buat 29 hari bulan. Elo Ambassador tak pernah capai. So macam mana you nak dapat fighter? Macam mana dapat duit? So you kena fokus insentif. Lantaklah tim aku tak nak buat, aku buat. Satu kaki tak nak buat, aku tetap kena buat. Sebab apa? Sebab
kalau aku buat, aku jadi contoh yang baik, orang akan follow gerak kerja aku. Ini kena percaya. The power of percaya ni, the magnet dia ni memang luar biasa. Kena percaya kalau kita jadi fighter, akan ada lahir fighter. Kalau orang kata best lah Lin dapat Papa Berry. Dulu aku jadi fighter tau, top 3 PNM Malaysia. Sebab tu keluar dia. Jadi kita kena jadi fighter dulu. Break semua rekod yang ada. Kita jangan harap satu kaki je. Okay. So lepas tu kita ada apa lagi? Local incentive trip. Yang ni sekarang kita dah dapat emas. Syarat dia apa? Syarat dia kena ada 2 supervisor. Kenalah ada 2 supervisor. Fokus pada 2 supervisor. Okay. Lepas tu kita ada Eagle Manager. Eagle Manager. Dah jadi manager, wajib fight Eagle. Okay. Lepas tu kita ada Forever to Draft. Ini semua duit. Semua duit di dalam Forever. Chairman Bonus Manager, Global Rally. Semua ini adalah duit yang sangat banyak. Tapi macam mana nak dapat ni? Kita kena ramai-ramai buat, kena duplicate. Ramai-ramai untuk buat benda tu. Okay. Next shift pula ke malam ni. Okay. Lepas tu, kita fokus insentif, network, sales dan leadership. Macam saya kata tadi lah, macam mana kita nak dapat duit dalam Forever, kita kena pergi Eagle Manager. Semua ni duit. Jangan tengok pangkat. Jangan tengok pangkat. You kalau tengok pangkat, you lambat. Sebab apa? Bila you tengok pangkat sampai manager je, okey lah, aku dah selesa. Macam tu. Yang bahaya tu. Dalam Forever mudah sangat selesa. Sebab apa? Sebab senang lah nak dapat 8,000 tu, 9,000 tu senang sangat. Jangan selesa. Fokus kepada insentif. Setiap tahun kena ada keazaman untuk fight insentif. Kena fight. Apa ada semua paling tinggi. Kalau jam bonus, saya nak fight jam bonus. Jam bonus paling tinggi. Okey, bonus, jam bonus. Jam bonus aku nak fight. Macam tu. Kena pasakkan diri kita untuk fight insentif. Dan pasakkan dalam tim kita, kalau dia jumpa je coaching je full career yang first, tanya apa insentif yang terdekat yang kau nak pecahkan. Macam tu. Apa insentif yang kau nak follow. Kena cakap macam tu. So kau tengok nak buat apa? F2D level 3. Okay, come aku ajarkan. Tengok structure kau. Dah ada 5 tak? 5 lebar dah ada belum? Mana buku sketchbook kau? Itu je saya buat pun dengan tim sebenarnya. Tak ada banyak pun. Kan? Okay. So the magic of 3. Sifu selalu kata the magic of 3, the magic of 5, apa the magic of 3? Okay, the magic of 3. Kita kena tahu 3 konsep. Ya Allah, janganlah asyik-asyik leader. Sampai bila kita nak belajar? Game di dalam Forever adalah secepat mungkin you lahirkan leader dan secepat mungkin you jadi leader. Itu game dalam Forever. Nak berjaya dalam Forever kan? Nak berjaya dalam Forever kena cepat-cepat jadi leader. Ini game dia. Kalau you kata you tak nak jadi leader, you jangan masuk dalam Forever. Sebab dalam Forever itu game dia. You kena faham game sekarang apa. So kena tahu 3 konsep. Okay. Lepas tu ni tadi saya cakap heart triangle tadi tu. Kena faham. Alah Kak Lin tak nak jual produk. Kita memang jual produk. Memang kita ada aloe vera. Kau jangan nak jual sistem pula. Memang kena tahu. Okay, the magic of 3. Sebab nak berjaya dalam Forever, magic of 3 ni kena buat. Kita kena tahu 3S tadi yang saya cakap tu. Jangan, alah Kak Lin saya main buat je sekali satu kaki je naik manager dengan kau jadi unrecognized manager. Jangan macam tu. Kita kena faham, kita kena tahu sistem. Sebab dulu saya tak tahu sistem, saya lambat gila. Okay? Bila saya dah tahu sistem setahun, saya bagi masa kat Sifu. Saya minta masa dengan Sifu full swing terus. Sekejap je saya boleh buat CPM level 2. InsyaAllah, aminkan ya. InsyaAllah tengah on track. Okay. So, yang seterusnya the magic of 5. The magic of 5 apanya? 5 prinsip. Yang ni selalulah ada dalam kelas kan. Lepas tu 5 langkah. 5 cabaran, selalu sangat dalam kelas. 5 langkah nak buat berjaya. Yang pertama, listkan 100 orang prospek. Gitu. 5 cabaran, apa dia? Selalulah leader duduk dalam kelas. 5 sisi kena buat, 5 sisi ni zikir 5 nama dia. Lepas tu kita kena buat 5 line, 5 leader. Ni, buat ni. Okay, so saya nak recall balik, kok dah terlupa kan. 5 langkah untuk berjaya di dalam Forever. Okay, bila tim kita baru je masuk, apa yang kita kena buat? First kita kena bacakan Art of 4 dulu. 18 tu untuk VIP kena baca. Yang pertama cakapkan, kenapa kau pilih MLM? Kenapa kau pilih Forever? Mesti kau ada big why kau. Dia cerita big why dia. Tapi babe, kalau kau masuk ni kau mesti ada cabaran. Kau mesti ada halangan. Tapi aku nak kau komit. Walau apa cabaran kau kena rendah. Gitu. Kan? Jadi, so perkara yang pertama aku nak kau buat. Kau kena senaraikan 50 hingga 100 orang prospek. Bila dia kata, alah mana ada. Kau kena ingat balik Art of Forum 1 yang aku cerita tadi. Kalau kau nak masuk Forever, kau kena tahu seni pertahankan diri dalam Forever. Kau kena baca tu. Okay, aku dah cakap tadi kan, whatever cabaran. Ini baru nombor 1 aku sebut. Kau dah kata tak ada, kau buka handphone kau sekarang, kau senaraikan 50 hingga 100 orang prospek. Dan kau kena habiskan dalam masa 2 minggu.
Alah, tak boleh. Kau nak berjaya ke tak nak? Tadi kau cakap apa? Big Y kau nak tolong mak bapak kau kan? So kita kena sentiasa remind berdasarkan fakta. Gitu. Okay, lepas tu ajar dia hafal GP. Kalau kau nak kaya, kalau kau nak kaya, kau kena hafal GP ni, babe. Kau tak boleh, dia tak ada cara lain, babe. Kau kena hafal, lepas tu hafal produk, kau kena tahu head triangle tu. Tapi mula-mula ni tak apa. Aku buat, kau jangan pegang handphone, kau tengok aku ajar macam mana. Aku closing macam mana. Lepas ni kau pula kena buat. Kau jangan main handphone. Cakap macam tu. Itu cara kita nak train. Kita kena jadi leader tau. Ingat, kita jadi leader. Okay, lepas tu ketika guna produk dan jadi testimoni sendiri. Macam mana kalau tak guna produk nak cerita dengan orang? Kat muka kusam, muka penat. Kau dia tak makan produk ke? Kita buat demo, muka pun pucat. Tak mahu macam tu. Kan, kita kena jadi testimoni untuk diri sendiri. Guna marketing tools. Okay? Terima kasih. Okay, guna marketing tools, flyers, business card, sample pack, semua-semua lah. Semua yang ada dalam laman Web Forever, semuanya kita kena cerita. Kita kena tunjuk. Guna marketing tools. Contoh, simple je. Ajar dia guna apps. Okay, akak buka ni, download apps ni, masuk. Yang pertama, ajar guna apps. Macam mana nak masuk, macam mana nak beli, macam mana nak order. Itu kalau fighter, kalau misalnya dia customer je, kita tolonglah kalau dia tak reti kan. Lepas tu yang kedua, ajar dia buka FBO login tu untuk dia tengok bonus. Kena ajar. Jangan kita je buat, korang penat. Korang kena train leader. Secepat mungkin korang train leader, lagi leadership korang tu akan menyelah. Okay. Goal setting matlamat paling hampir, menaja dan menaja, hafal GP dapat fighter, rajin buat demo dapat customer. Jadi mana yang kita nak? Kita kena buat GP. Baru kita dapat fighter. Sebab konsep dia saya kata, saya asyik cakap je benda sama. Jadi minum air. Jadi kan. Okay, so konsep dia, kita kalau kena GP kan. So kalau GP kita akan dapat fighter. So kena baca GP, okay? Okay, ni. Bila kita, tadi saya dah terangkan macam mana boleh keluar sekali lagi ni. So ini adalah semua tim-tim manager saya. Okay, ni semua adalah tim-tim manager saya yang saya rasa dulu kecil je. Saya kalau sebut tentang diorang ni, saya memang sebab sikit. Sebab kita tahu perjuangan tu macam mana sampai pukul 1:30 pagi, sampai pukul 2 pagi, sampai pukul 3 pagi kan. Buat dengan diorang ni seorang-seorang. Kalau misalnya saya nak keluar kawasan kan, kalau baru je nak sampai Johor, semua tanya, Lin kat mana? Balik bila? Belum, baru je keluar exit Seremban tu, belum masuk Johor lagi. Orang tanya, Lin balik bila? Lin balik bila? Begitulah ukhuwah kami. Sebab saya mementingkan ukhuwah. Okay, sangat-sangat sayang dengan diorang ni, dah rasa macam keluarga sendiri. Macam keluarga sendiri. So bila saya tengok satu persatu, saya nampak satu persatu perjuangan mereka yang bukan senang. Saya bersama mereka kan. Jadi korang pun akan sampai dan korang pun percaya yang korang akan sampai kat sini satu hari nanti dengan membina. Sebab saya selalu pasakkan kat tim saya, bulan ni saya rasa bonus saya nak dekat 60,000 tau. Dia bukan tentang bonus saya dah. Dia bukan tentang saya dah. Dia tentang adalah mereka ni cerita, Lin, terima kasih Lin. Abang dapat 20,000 bulan ni, dapat dah macam-macam dah. Dia tentang tu tau. Lin, aku dah dapat 30,000 bulan ni. Dia tentang tu tau. Dia tentang tu. Lepas tu cakap lagi kan, Lin, aku dapat settle hutang aku. So itu dia. Memang saya bukan seorang yang garang lah. Kalau di dalam membina tim, saya bukan seorang yang suka bebel-bebel. Bebel tetap bebel. Kita mak kan. Tapi saya tunjukkan dia orang cara. Dan saya sangat-sangat bersyukur sebab saya jumpa sistem ni. Saya boleh duplikatkan dan saya janji dengan Sifu, kalau saya berjaya dengan sistem ni, saya akan ajar orang lebih ramai lagi dengan gunakan sistem ni sebab sangat-sangat senang. Dia sangat senang dan di dalam tim manager saya ada yang dah berhenti kerja, kan. Jadi tanggungjawab tu tergalas kat saya. Pernah saya rasa macam cukuplah kan, banyak ni aku dapat banyak sangat. Tapi sekarang ni saya non-stop coaching sampai rasa nak pensan semua dia kan. Sebab diorang. Sebab saya nak diorang capai. Dan saya nak share sikit berita kegembiraan dengan korang. Alhamdulillah bulan ni saya sketch awal bulan hari tu 9 orang akan berada di 100 sisi dan saya berjaya. Okay, realisasikan benda tu 9 orang bulan ni dapat 100 sisi Alhamdulillah, dan seorang pergi ke F2D level 2 Datash. Kita tunggu official je, dan Papa Berry insyaAllah sikit lagi untuk ke 300 sisi. F2D level 3, F2D level 2 dan 9 orang berada di 100 sisi. Jadi benda ni
macam ni nak cakap benda ni dapat sebab saya betul-betul follow apa yang Sifu ajar. Betul-betul duplicate apa yang Sifu cakap, buat satu persatu. Sehingga kan tim tu saya turun, diorang tengok sketchbook dan sehingga kan satu persatu saya tengokkan buku order. Sampai buku order ni, ni ada buku order kan, tak nampak. Buku order ni saya turun, check. Setiap kali saya meeting dengan team manager turun padang, saya akan check diorang buat tak buku order ni. Sehingga tahap tu, sebab saya nak bagi diorang follow sistem. Sehingga kan buku order pun saya suruh follow sistem. Maksudnya saya nak diorang pergi. Sebab apa? Sebab kita dah tahu kalau diorang nak duduk, kita nak bantu yang atas. Kalau dia nak buka 139, kita perlu develop yang bawah. Jadi kita perlukan sistem. Sangat-sangat bersyukur, kan, sangat-sangat bersyukur sebab jumpa sistem ni dan boleh bantu lebih ramai orang untuk follow sistem ni. Dan ini dia lah, ini dia tim-tim saya sendiri F2D level 3. Lepas tu Kak Mardiana F2D level 1, Papa Berry insyaAllah bulan ni complete F2D level 3. Okay, Shima dengan No insyaAllah complete juga F2D level 2 dan di bawah ni adalah Abang Aril. So 1, 2, 3, seorang lagi insyaAllah akan pergi sebagai CBM. Okay, so inilah dia bila kita buat, kita jadi benih kurma yang tahan dugaan. Macam-macam ya dugaan saya lalui. Saya rasa tak cerita kot malam ni kan. Saya kuatkan saya punya akar sehinggalah sekarang ni pokok saya sangat kuat, teguh berdiri. Kalau tolak pun tak tumbang diorang ni insyaAllah dengan izin dia kan. Inilah Papa Berry dah complete pun 1.5 Global Rally Achiever, tahniah Papa Berry. Dan saya pun hari ni dah complete juga 2.5 KCC. Okay, Alhamdulillah, syukur kan. So ini perjuangan bersama-sama tim. Okay, so soalan yang saya selalu dengar, okay, yang selalu saya dapat adalah mula-mula macam mana nak buat. Gitu kan. Mula-mula macam mana nak start. Okay, first kita kena tengok 5 langkah. First, kita nak train team kita bila dapat soalan ni, first bacakan dia Art of 4 dulu, 1 hingga 18. Art of 4 tu sangat complete. Sangat-sangat komplit, okey. Bacakan dia Art of 4, lepas tu kita kena suruh dia buat 5 langkah. Sebabnya waktu saya ada manager 3 orang waktu tu, waktu tu Shim baru masuk, Shim baru nak buat lah, Shimano tu baru nak buat, lepas tu Kak Baiti ada. 2 orang ni selalu tanya saya benda yang saya pening kepala. Tahu, dia akan tanya saya, Din, next step apa nak buat? Next step. Sebab diorang ni laju tau. Diorang ni punya swing tu macam Ferrari laju dia. Jadi bila diorang tanya, saya tak boleh nak jawab. Sebab saya tak tahu pasal sistem waktu tu kan. Jadi lepas tu saya belajar. Saya waktu tu tengok Yuslida. Dia start dengan 5 langkah. Waktu tu saya belajar video Yuslida semua. Dengan Sifu saya masuk waktu tu. Lepas tu saya tengok 5 langkah. Dan saya hanya duplicatkan 5 langkah je sebenarnya. Waktu tahun pertama saya pada bulan 3 tu, pada bulan 5 tu saya duplikatkan 5 langkah, manager saya terus jadi 14 orang hanya dengan 5 langkah. Kita duplikat habis benda tu, turun ke bawah. So jadi bila korang tanya macam mana nak bermula, korang bermula dengan 5 langkah dulu. Sebab dia pun ada di dalam Magic of 5. Lepas tu dalam 5 langkah bila dia listkan 100 orang prospek tu, bila dia suruh, lepas tu kita suruh dia cari 25 orang untuk pergi ke supervisor. Dalam tu dia belajar. Jangan bagi banyak-banyak. Kita kena bagi orang di tahap kemampuan dia. Kita tak boleh nak bagi semua. Bila kita bagi semua, nanti orang akan rasa macam terbeban. Orang rasa kan kita kena ajar orang di tahap ilmu dia. Kan dalam Islam pun ada cakap macam tu kan. Jadi sama juga dengan orang yang baru-baru. Jangan terus ajar dia forever to draw. Jangan ajar dia chairman pun dia pening. Tunjukkan dia benda tu ada sahaja. So kita start dengan 5 langkah dulu. 5 langkah kejayaan. 5 Magic of 5, Magic of 3. Lepas tu Art of 4. Ajar yang tu basic. Pantau. Okay, lepas tu soalan yang kedua. Dan supervisor apa nak buat? 5 langkah tadi saya dah terangkan. 5 langkah. Ni 5 langkah. Kena buat yang ni. 5 langkah untuk berjaya. First kena senaraikan 100 orang prospek. Okay. Lepas tu hafal GP. Okay, kena hafal GP, lepas tu guna produk, jadi testimoni. Lepas tu kena ajar. Kita kena ajar, benda ni kena ajar tim supaya dia boleh bergerak. Sebab ini adalah sistem bisnes. Macam dia baru buka
kedai burger kan kita kena ajar. Step yang pertama kau kena beli daging burger. Kat kedai mana kau kena beli? Kau kena beli roti. Macam tu. Yes, kena approach personally. Bukan ramai pun. Kalau sebulan tu kita dapat dalam 3 VIP takkan kita tak boleh nak coaching. Kan sebab tu saya kata pentingnya SGA. Jangan bagi leader je bagi. Kita yang bawa dia masuk. Kenapa kita asyik nak pass kat leader kita? Sebab tu kita kena buat 5 sisi dulu. Bila kita buat 5 sisi baru kita tahu macam mana nak ajar orang. Kan kita jangan jadi ketam yang ajar anak dia berjalan. Gitu. Kan kita tak buat 5 sisi, kita nak ajar orang 5 sisi. So macam mana? Kita kena start dulu nak buat 5 langkah tu. Okay. So dah supervisor apa nak buat? Duplicate. Duplicate apa? Duplicate cara untuk buat. Dan supervisor aim kita kena pergi cari 50 orang downline direct kita. Cari 50 orang, lepas tu kita duplicate kerja kita kepada orang bawah. Kita tak boleh buat benda ni seorang-seorang. Benda ni networking. Kalau kita buat seorang-seorang, sampai bila kita pandai seorang-seorang? Kita kena cepat-cepat duplicate. Okay. Kita kena cepat-cepat duplicate. Okay. Lepas tu kita kena ajar supervisor kita start buka 3 tu. Start buka 3. Biasanya bila dia orang dah start buka 3 ni, pengalaman saya dah train ramai juga. Bila kita dah start buka 3 tu, dia akan duduk di LO ambassador. Lepas tu kita buat projek 38. Kalau dalam team dia orang dah tahu dah apa projek 38 tu. Maksudnya kita ajar tim semua pergi supervisor. Ajar train, bawa dia pergi super, bawa dia pergi super, bawa dia pergi super. Kalau dia super, bawa tu pergi super. Siapa yang ada potensi pergi super. Sebab tu dalam tim kami banyakkan cakap tentang supervisor. Supervisor. Ni projection supervisor lagi berapa? Ni projection supervisor lagi berapa? Macam tu. Okay. Kelas GP Papa Berry ada buat hari Ahad tengah hari. Okay. Selalu dia buat. Nanti boleh minta link lah dengan tim leader masing-masing. Okay. Saya dah manager tapi still tak boleh capai F2D. Macam mana? Soalan. Okay, check structure. Adakah you dah ada 5 kaki? Penting untuk dapat F2D. Okay. Sebab tu saya suka dengan sistem ni. Sebabnya bila tim saya, dia tak salahkan saya. Saya yang salahkan dia. Dia kata aku nak buat F2D. Dulu dia orang salahkan. Kau tak ajar aku. Sekarang senang. Kau dah ada 5 kaki. Sekarang kau yang tak buat. Bukan aku yang tak ajar. Okay, jadi kita ajar buka 5 kaki. Siapa 5 leader kau keluarkan? Adakah 5 leader kau duduk di solid standard? Gitu. Kan. So kita kena ajar, kalau manager kena ada 5 structure. You ada 5 structure ni, you 100.5 you takkan jatuh. Believe me. Okay. So yang seterusnya, tim saya tak nak dengar cakap. Kalau tim saya tak mau dengar kata nak buat macam mana. Okay. Senang je. Soalan ni saya selalu dulu tanya dengan Abang Long waktu mula-mula saya. Emosi kan. Mula-mula buat forever networking nak cepat je. Abang Long kata tak nak dengar, tak payah buat. Tak payah cara. Saya nak share sikit satu cerita. Abang pernah cerita dengan saya kan. Dia cakap dengan saya, kalau misalnya kita ni bercinta. Okay, mak kita suruh beli kicap. Tapi bila kita nak pergi kicap tu, kita nak pergi ke satu bandar tu kita kena lalu kubur. Abang Long kata, kita kena lalu kubur. Tapi kalau misalnya, kalau mak kita suruh pergi beli kicap malam-malam, kita tak nak pergi. Sebab kita takut nak lalu kubur. Tapi kalau girlfriend kita ajak dating, kat atas batu nisan pun kita boleh nak dating. Tu maksudnya kita kena fokus pada yang nak buat. Okay, pada yang nak buat je yang kita fokus. Bila yang tak nak buat, kita ceritalah macam mana sistem ke solid ke structure ke benda semua. Masuk kelas dia memang tak nak. Tak payah. Tapi apa yang kita kena buat? Kita keep on sharing dengan dia. Tapi kita tunjukkan result kita. Tanpa dirimu, aku mampu berdiri. Gitu ya kan. So jadi kita kena buat dulu. Baru orang tahu kan. Tak ada. Tak ada pengalaman. Okay. Okay. Tadi saya kata sketch kan? Bila kita sketch, bila kita percaya apa yang kita sketch, insya-Allah there can be miracle. Belit lidahku when you believe. Bila kita percaya. Okay, saya nak cerita lah. Hari tu saya dah cerita kot dalam Kickstart. Tapi saya cerita lagi hari ni. Mungkin ada yang tak pernah dengar lagi. Okay. Saya nak beli rumah. Okay, asalnya nak beli rumah ni. Rumah ni saya tampal lah rumah ni. Kan dalam hati aku ni macam penakut kan. Nak duduk kat kawasan kampung macam penakut. Tapi nampak rumah ni macam cantik kan. Cantik. Lepas tu tampal. Hari-hari pandang rumah ni. Lepas tu saya nak cari rumah ni. Saya cari lah rumah merata ni kat Seremban ni. Sebab satu saya nak mudahkan tim. Sebab saya duduk rumah teres sekarang ni. Jadi parking masalah kan. Jadi saya kata saya nak rumah lot lah. Senang orang nak parking semua. Lepas tu saya pergi cari rumah semi-D. Saya cari rumah semi-D. Saya cari rumah tepi kan. Tapi ada je masalah kat saya. Rumah tu sempit lah. Lepas tu
dia punya kawasan tak best lah, lepas tu sold out lah, lepas tu lagi 3 tahun lagi lah, macam-macam. Lepas tu saya berjalan tau, jalan-jalan dengan suami, saya terjumpa lah satu rumah ni. Ni rumah dia. Okay, saya jumpa rumah ni, lepas tu saya tengok je. Lepas tu saya tanya ejen tu, berapa harga ni? Dia kata dulu, kalau tak PKP, harga dia 1.5 juta gitu. Tapi sebab ni PKP, harga value turun. Sebab owner beli pada tahun 2017, harga dia 960,000. Tapi sekarang dia ikut harga market je. Dia memang nak let go sebab dia nak dapat tax exemption tahun ni. So dia nak jual 950 saja. Saya pandang je suami waktu tu kan. Saya pandang. Saya kata macam mana bang? Kita nak try ke kan? Sebab kita dah penat, dah pusing, dah merata dah cek rumah. Lepas tu husband saya kata, banyak yang nak dekat 1 juta. Lepas tu fikir. Kita try lah. Kak Bida kata kita try je. Kak Bida suka kata, kau jangan suka hantar payslip kau dekat buat loan. Mesti dapat. Saya pun macam nak membuktikan. Nak beli kereta Alphard ni bukan tak nak beli. Maksudnya dah ada 3 kereta, dah 1, dah ada 2 kereta. Kan? Lepas tu nak letak parking tak ada tempat. Jadi kita abaikan dulu Alphard ni kan. Kan bergeser Alphard aku kat dalam ni kan. Jadi kita fokus pada nak beli rumah. So bila nak beli rumah, saya terjalan saya. Lepas tu kita submit loan approve. Waktu loan to approve, saya nampak, apa yang saya nampak tahu, kalau korang tengok, rumah ni colour kelabu, bos colour kelabu. Hanya rumah ni sahaja yang orang tu colourkan kelabu. Yang lain semua asalnya colour cream dengan merah. Tapi ni rumah yang satu-satunya colour kelabu. Dia nak cek, konon dia nak duduk lah kan, tapi dia tak duduk. Dan saya ada batu-batu tau kat sini. Kat gambar ni tak nampak kot, dia ada batu-batu kan. Dan rumah ni pun ada batu-batu. Dan waktu saya dapat rumah tu, waktu loan to approve, saya kata, betul lah. Apa yang kita lukis, apa yang kita tulis sebenarnya adalah satu doa. Jadi you kena percaya. You kena percaya betul-betul. You kena lukis apa impian you, pasti you dapat. Sebab tu nama buku sketchbook ni Sketch Out Your Dream. Saya beli kat Popular, nanti you boleh cari tahu, tebal tau buku ni. So kat dalam ni pun saya sketch kan semua tim-tim saya punya KPI. So dan biasanya 80% ke 90% akan capai. Jadi you kena percaya, kan ada keajaiban bila you percaya. Sebab apa? Sebab minda sangat luar biasa. Bila dia pandang hari-hari, dia akan arahkan kepada badan kita untuk bekerja. Kan Nurul, mesti kena percaya. So jangan takut pada impian, jangan takut berimpian. Saya tak pernah nak berimpian untuk ada rumah sampai 1 juta, tapi bila Allah dah bagi, saya rasa macam macam itulah. Dan saya tak pernah ada impian untuk dapat sampai 400cc. Dulu tengok Kak Miza, tengok Yuzlida kan 400cc, 500cc channel lah diorang buat kan. Tapi bila dia dah sampai masa, saya macam okay, dia dah sampai. Okay. So ini nak honeymoon bagai semualah. Okay. So you kena percaya, okay? Kena buat sampai jadi. So saya selalu cakap dengan tim saya, atasi ketakutan dengan keyakinan, dengan strategi dan dengan ilmu. Kenapa saya selalu cakap macam ni? Saya nak share satu cerita dengan korang lagi, banyak cerita malam ni. Cerita dia, waktu kecil-kecil dulu saya selalu nampak hantu. Selalu kadang-kadang sampai besar pun nampak juga. Okay. So saya selalu nampak hantu. Lepas tu setiap malam saya tak boleh tidur. Setiap malam saya susah nak tidur, dan bila saya pergi sekolah, saya selalu nangis, tak nak pergi sekolah. Tapi bila kat sekolah saya sangat aktif, saya pengawas dulu semua kan. Lepas tu ibu pun datang sekolah, ibu sampai marah-marah tau. Ibu kata kena lucukkan jawatan dia. Sebab dia kat rumah hari-hari nangis, tak nak tidur apa semua kan. Tapi sebenarnya ibu tak tahu yang saya nampak hantu. Gitu kan. Jadi arwah ayah saya, dia cakap dengan saya, arwah ayah tak pandai, arwah ayah pemandu teksi sahaja. Saya bukan anak orang yang senang jadi arwah ayah cakap dengan saya, Alung, setiap kali Alung nampak hantu tu, Alung kena pandang dia. Ya saya cakap yang tu. Saya lepas tu saya kata saya takut sebab bila saya nak tidur saya takkan tutup lampu. So saya kata saya takut. Ayah kata pandang. Tapi bila Alung pandang, Alung kena baca ayat kursi. Kan? Hari pertama saya pandang. Hari pertama betul lah bila kita pandang, bila kita membelakangkan, kita rasa dia datang serang kita. Tapi bila kita pandang, dia pandang je kita pun sebenarnya. Dia tak apa-apa pun. Jadi kita baca ayat kursi. Bila ayat kursi mungkin dia makin dekat kan. Hari pertama fail, nangis. Hari kedua, hari ketiga, lama-lama saya buat, saya atasi ketakutan saya dengan keyakinan. Dengan yakin aku tak takut dengan kau. Kau pun makhluk Allah je. So, tapi dengan strategi. Macam mana buka lampu pandang. Aku tak takut. Dengan strategi. So, dengan ilmu. Ilmu apa? Saya kena fasih lah baca ayat kursi waktu tu. Sebab tu saya pegang. Atasi ketakutan you dengan keyakinan, dengan strategi dan ilmu. Saya pernah mengalami depression, saya pernah mengalami anxiety, sampai sekarang pun masih ada lagi anxiety saya. Kan? Tapi saya lawan semua ketakutan tu dengan yakin. Saya boleh buat. Yakin, you boleh buat 5cc, you boleh buat 25cc, you boleh dapat Forever to Drive, you kena yakin. Tapi you kena yakin dengan strategi.
Kena strategi. Kan saya kata kita masuk dalam game forever, kena ada strategi dia. Kena faham strategi dia dan you kena ada ilmu. Kena top up. Tadi ilmu banyak. Health management lah, total health management, GEP, 5 langkah tu semua ilmu. So you nak berjaya, you nak hadapi ketakutan, you takut untuk tak dapat impian you kena lawan. Tapi you tak boleh sembarang lawan. You kena ada senjata untuk berperang. Okay, so saya rasa itu saja. So saya nak buat penambahan sikit last sekali Papa Berry. Okay, saya terkesan dengan kata-kata Yusri dah semalam. Dia kata kita naik atas, kita berjaya ataupun kita besar bukan sebab kita nak jadi hebat. Ya, itulah saya. Saya dulu kata kenapa aku perlu ke depan? Tak perlulah sebab saya dah tak nak ke depan lah. Cukuplah saya kat belakang tabir je. Biarlah Papa Berry ke depan, biarlah orang semua ke depan. Tapi bila saya dengar Yusri dah kata, dia kata kita kena ke atas bukan untuk kita rasa megah. Kan? Tapi untuk kita tengok siapa yang boleh kita bantu. Kita nak duduk atas sebab kita nak tahu jalan mana yang patut anak-anak kita lalui. So jalan yang ni ke, jalan yang ni ke, jalan yang tu ke. Kita kena bagi tahu dia orang, oh tak boleh jalan lalu ni, ke jalan tu. Sebab tu kita kena berada di tempat yang tinggi. Sebab kita dah lalu benda tu. Dan kita boleh tarik dan kita boleh tunjuk jalan kepada anak-anak kita yang belum lagi jalan tu. Jadi bila you semakin ke atas, you jangan rasa megah. Kan? Dan bila you kat bawah, you jangan rasa kecil. So yang kat atas semua kecil juga. Kan, so you kena berjuang, you kena semangat, you kena cepat-cepat naik atas sebab inilah game forever. You nak berjaya, you kena cepat-cepat dapat passive income. Okay, kita bukan nak menang untuk bertanding dengan orang lain. Saya tak nak bertanding dengan sesiapa pun. Kan, saya nak pergi CBM level 2 ke level 3 ke bukan untuk bertanding dengan sahabat-sahabat yang lain. Tapi saya nak buktikan kepada tim, saya boleh buat, you kena buat. Saya nak jadi CBM level 2 sebab saya nak buktikan yang sistem ni betul, yang sistem ni mudah. Jadi korang boleh buat. Saya tak bertanding dengan kalian, saya hanya bertanding dengan platform saya sendiri. Sebab apa? Platform saya apa? Sebab saya kata saya nak bayar rumah saya 1 juta tu dalam masa 3 tahun saja. Saya nak settlekan. So saya kena pergi CBM level 2. Bukan bertanding dengan orang lain tapi untuk memenuhi track saya. So jangan pandang track orang lain. Selalu saya remind jangan pandang track orang lain. Duduk kat track sendiri, berjuang dengan track sendiri. Cash apa yang nak setiap bulan sebab tu kena cash. Kalau nak 50 sisi, fokus 50 sisi. Biarlah yang lain tu dah CBM ke, biarlah yang lain tu dah pergi Eagle ke, biar yang lain tu dah naik manager ke supervisor. Fokus kepada apa yang kita nak. Okay, so kita bukan nak menang, kita nak tenang. Harmony first, quality second. Okay, so siapa yang tak, kalau tim you yang tak nak buat, korang ajarkan dia hubungan silaturahim kena jaga. Okay, so saya rasa sampai itu sahaja. Saya minta maaf kalau saya ada terkasar bahasa, minta maaf kalau ada terkurang gaya. Yang buruk tu, yang lemah tu semua daripada saya, yang baik tu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya serahkan kembali kepada MC Hebat.